Hello guys, ini dia berita baik saman fitnah sahabat-sahabat semua oleh Menteri Besar Selangor terhadap Panglima Bacul akhirnya diheret ke mahkamah. Jadi menarik ya apa yang saya ingin kongsikan kepada Anda sama sahabat-sahabat semua di luar sana. Ya, ini karena kebusukan mulut daripada revolusi Menteri Besar Kedah ini akhirnya membawa padah kepada diri sendiri. Jadi, mari kita ikuti kenyataan berita. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Ora Inapa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua, kerana menghasut dan juga mempertikai perlantikan Menteri Besar Selangor, akhirnya ya Sanusi diheret ke mahkamah dan bicara kes Sanusi akan bermula pada 18 Januari 2024. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Mahkamah Seksyen Selayang hari ini menetapkan 12 hari bermula 18 Januari tahun depan untuk perbicaraan kes Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nor ya, yang menghadapi dua pertuduhan menghasut berhubung perlantikan Menteri Besar Selangor dan juga penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah politik pada Julai yang lepas. Hakim Nor Razia Mat Zain menetapkan 18 dan 19 Januari serta 10 hari pada Februari untuk perbicaraan selepas timbalan pendakwa raya Datuk Muhammad Daud Datuk Masri Muhammad Daud memaklumkan kes itu melibatkan kepentingan awam. Katanya saya mohon kes ini dibicarakan dalam masa terdekat pada Desember tahun ini dan lebih kurang 10 saksi pendakwaan akan dipanggil untuk memberi keterangan, kata Masri. Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Sanusi berkata pihaknya mengakui kes anak guamanya adalah berprofil tinggi. Namun pembelaan memohon agar kes tersebut dibicarakan bermula Januari tahun depan. Jadi terdahulu Masri memberitahu mahkamah bahwa terdapat pindaan berhubung dua pertuduhan dihadapi Sanusi dan memohon supaya pertuduhan itu dibicarakan dan akan dibicarakan bersama kerana ia membabitkan kejadian dan saksi yang sama. Pindaan itu membabitkan perubahan pada seksyen pertuduhan kerana sebelum ini Sanusi didakwa mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Hasutan 1948, namun dipindah kepada seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta sama. Sementara itu sebaik pertuduhan pindaan dibicarakan kepadanya, Sanusi yang bersut biru berkata faham pertuduhan yang Arif mengaku tidak bersalah. Ya, Sanusi tidak mengaku bersalah, sahabat-sahabat semua. Baguslah ya, supaya bila dibicarakan dan memalukan dirinya sendiri lebih lagi. Jadi mengikut kedua-dua pertuduhan, pindaan ahli Dewan Undangan Negeri Dun Jenari Kedah itu didakwa telah menyebut perkataan menghasut di Simpang 4 Taman Selayang Utara, Kampung Bendahari Gombak dekat sini pada 11 malam 11 Julai yang lepas. Kedua-dua pertuduhan itu mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Hasutan 1948 yang boleh dihukum mengikut seksyen 4 dalam kurungan 1 akta yang sama membawa hukuman atau denda sehingga 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jadi terdahulu ketika sebutan kes di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Osman Afendi Muhammad Saleh, Hakim itu membenarkan permohonan pendakwaan agar kes di mahkamah dipindahkan di hadapan Hakim Nor Razia untuk dibicarakan bersama. Ini selepas Masri memaklumkan kepada Hakim Osman Afendi bahwa ungkapan yang didakwah dibuat tertuduh dalam ucapan melibatkan saksi yang sama. Oleh itu pihak pendakwaan memohon agar kes mahkamah ini dapat dipindahkan di Mahkamah Seksyen 2 Hakim Nor Razia untuk dibicarakan bersama mengikut Seksyen 165 Kanun Tata Cara Jenayah, kata Masri. Beliau berkata pihak pendakwaan juga telah menyerahkan dokumen antaranya transkrip rakaman ucapan kepada pembelaan hari ini. Awang Armada Jaya berkata pihaknya tidak membantah permohonan untuk memindahkan kes. Jadi pada prosiding hari ini pendakwaan turut dikendalikan timbalan pendakwa raya Abdul Malik Ayub, Nur Aziza Aling dan Nadia Muhammad Izhar, manakala Awang Armada Jaya turut dibantu Peguam Wan Rohimi Wan Daud, Muhammad Tajuddin Abdul Razak dan Datuk Faris Imran Mustafa. Jadi inilah dia sahabat semua, kerana mulut badan binasa, kerana santan kerana santan mulut binasa. Kerana santan
kerana mulut puakanya, kerana mulutnya yang begitu berbau busuk dengan penuh dengan makian, fitnah, tuduhan, akhirnya membawa pada kepada dirinya sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi terbaik, jadi kita mengharapkan ya perkara ini akan dapat dijalankan pada bulan Disember seperti mana yang dipohon oleh pihak pendakwa raya. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan adalah kenyataan terkini daripada MB Selangor. Katanya tidak berminat untuk terokai Nadir Bumi. Terbaik maksudnya ya, tidak perlu mengharapkan Nadir Bumi. Selangor boleh hidup, boleh mendapat pendapatan daripada sumber lain. Terbaik, bukan macam Kedah ni sahabat semua, hanya mengharapkan satu sumber. Kalau harapkan pelaburan untuk membangunkan ekonomi, kita tahu apa yang mereka boleh buat. Jadi Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari berkata, negeri itu kekal konsisten dengan pendiriannya untuk tidak menceburi ya bidang perlombongan Nadir Bumi sebagai sumber pendapatan yang baru. Ini di sebalik kerajaan negeri dimaklumkan bahan mineral itu terdapat di negeri tersebut. Katanya walaupun kerajaan persekutuan kini membenarkan kerajaan negeri membuat penorokaan awal RII atau Nadir Bumi, kerajaan Selangor konsisten dengan keputusan yang sama dibuat sejak 2017 dan masih belum berminat untuk tujuan demikian. Katanya ada dua perkara. Yang semalam adalah SOP prosedur standard kalau kita ingin mengadakan penorokan Nadir Bumi katanya. Tapi dasar kerajaan negeri sejak 2016 ke 2017 adalah konsisten. Kita belum ada minat dan niat untuk menerokai Nadir Bumi katanya. Tetapi SOP tetap kena buat kalau nak terokah. Kalau ada cubaan untuk menerokai RI katanya, kita akan ambil tindakan sewajarnya katanya pada satu sidang media di Shah Alam hari ini. Amiruddin berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Sumber Negara Alam Sekitar dan Perubahan iaitu Nik Ahmad semalam bahawa kerajaan negeri kini dibenarkan menjalankan penerokan awal RII mengikut SOP sedia ada untuk perlombangan Nadir Bumi dan juga mineral. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat pertama Jawatan Kuasa Penyelaras Pembangunan Industri Mineral pada Isnin yang lalu. Ini ketika siasatan SPRM sedang dijalankan terhadap Menteri Besar Kedah, Sanusi, berhubung dakwaan rasuah dalam isu perlombongan RII di Stik Kedah. Ya, jadi pada Jun yang lalu, Nik Nazmi memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa Jabatan Mineral dan Geosains telah menemui 16.1 juta tan unsur nadir bumi bukan radioaktif di Malaysia dengan nilai pasaran lebih RM809.6 bilion ringgit. Menurutnya, jabatan ini juga telah mengenal pasti 29 kawasan berpotensi strategik untuk NRRII, yaitu di Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Sarawak, Selangor dan juga Terengganu. Sementara itu, Amiruddin berkata, persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor dan pembentangan belanjawan 2024 negeri itu dijangka diadakan pada pertengahan November ini. Namun bergantung kepada perkenan Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idris Shah. Terbaik itu dia sahabat semua. Kenyataan yang padu dan juga keputusan yang padu diambil oleh Menteri Besar Selangor. Tidak seperti Menteri Besar sebuah negeri ini, ya, yang sekarang ini sedang disiasat dan juga ada pendakwaan telah pun dibuat kerana adanya penerokaan, pencurian nadir bumi di negeri itu. Jadi terbaik sekali lagi kita mengharapkan ya supaya Panglima Bacul yang dihirit ke mahkamah ini akan kalah teruk walaupun beliau mengaku tidak bersalah, ya, tetapi dengan bukti yang nyata, dengan ucapan dan hasutan yang memperlekehkan Sultan, saya percaya kalau benar dia akan dijatuhkan hukuman sahabat semua, maka dia akan kehilangan keahlian sebagai Dewan Undangan Negeri sekaligus hilang keahlian sebagai Menteri Besar. Kita berdoa, kita mengharapkan perkara itu terjadi. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.